Assalamualaikum semua, kembali bersama. Terima kasih kerana sudi menonton dan subscribe the channel. Baru-baru ni aku actually banyak gila tengok content kan. Tengok movies kat panggung, tengok Netflix, tengok HBO, tengok Disney Plus, tengok Amazon Prime, talking about Amazon, The Boys season 3 awesome gila babi ni. Seriously. Tapi untuk video kali ni aku nak review satu filem arahan Syahmi Sazli, filem kedua arahan beliau selepas Mael Tote pada tahun 2020. Filem berjudul 35mm. Harap korang enjoy the video. Filem 35mm ni boleh ditonton di Astro First, tapi kena bayar lah kan. Aku actually tengok filem ni dulu sebelum aku pergi panggung tengok Mat Kilau. Tapi aku put on hold untuk review filem ni. Untuk filem Mat Kilau, macam aku cakap dalam aku punya review, aku enjoy cerita Mat Kilau. Dia ada kemewahan, yes, tapi dia bergantung kepada macam mana kau tengok filem tu. Kau tengok dari segi apa, perspektif kau untuk filem tu. Pada aku, Mat Kilau, dia enjoyable action, epic action movie. Tak lebih, tak kurang dari itu. Untuk filem ni, aku sebenarnya tak berapa nak enjoy sangat. Seriously, aku tak dapat nak enjoy sangat macam mana aku enjoy tengok cerita Mat Kilau. Itu sebab aku tak berapa nak excited sebenarnya nak review filem ni. Filem ni, dia mengisahkan 3 orang rakan yang merentas masa. Dia punya plot sinopsis dia, selepas membeli sebuah kamera antik, 3 sekawan, Syahmi, Asif dan Yoi, secara tidak sengaja telah pulang ke masa silam apabila mereka cuba menggunakan kamera antik tersebut. Mereka telah merentasi masa di beberapa zaman yang berlainan. Seperti zaman dinasti Cina, yang aku pasti zaman dinasti Cina di Cina, bukan tanah Melayu punya zaman. Zaman jajahan Jepun, zaman jajahan British, and for some reason last kali dia kembali ke tahun 90-an. So, berbagai peristiwa terpaksa mereka harungi untuk mereka kembali ke masa sekarang. So basically, it's a time travel sci-fi movie lah. Cuma pemilihan zaman apa yang dia merentasi masa tu, pada aku dia ikut sedap dia je pilih. Tak ada proper story connection in term of how they want to structure the story. Aku rasa itu sebab aku lost interest with the story, with this film in general. Between the characters and the overall event tu, pada aku tak ada sangat connection and tak ada emotional link. So aku having a hard time untuk invest with the story and the character. Mungkin ada orang boleh cakap cerita pasal Yoi punya parent tu ada kesinambungan dia kat situ. Dan yes, dia ada semaikan sedikit benih di awal filem bila dia introduce watak Atuk Yoi itu. Tapi pada aku tak rasa macam the majority of the film nak ceritakan pasal benda tu. Pada aku, Syahmi ni dia nampak macam ada big ideas dan dia nak linkkan all this event. Tapi macam mana dia buat dalam filem ni, dia tak berapa berkesan sangat. Dia punya overall story ideas tu nampak macam benda yang boleh ditulis dalam satu malam, macam one shot. Boleh put on details, bullet points apa yang dia nak buat. Dia ada idea macam mana nak linkkan watak orang tua ni dengan someone yang dekat zaman Jepun kan, dan watak dia ada guy dengan someone dengan waktu sekarang kan. So dia macam create some spider web kat situ kan. Macam wow, this is genius lah kan. Tapi macam mana nak kembangkan story tu, rasa macam kita hentam je lah. Untuk filem Mael Tote, pada aku yes, you can get away with it sebab cerita tu much more simple dan dia tak lari sangat dari konten drama spontan yang dibuat. Tapi kali ni dia nak go big. Aku tak ada masalah ke situ. Yes, ambitious, bagus. Malangnya aku tak nampak improvement sangat from the first movie. That's the issue. Aku rasa macam Mael Tote lagi bagus daripada filem kedua. So pada aku benda tu patut aku highlight. Dalam filem ni nampak macam dia spend a lot more dekat dia punya props, dekat dia punya CGI. Tapi macam aku cakap dalam review aku untuk Mael Tote, benda yang patut ditekankan adalah writing. Bila aku cakap writing tu,
It's not about some story ideas yang kau boleh fikir. Ia melibatkan story narration, dia melibatkan characterization, dia melibatkan the overall motivation, banyak lagi lah kan. Dan untuk filem ni yang boleh dikatakan ada banyak cerita yang berlainan di dalam satu filem, benda tu much more tougher tau untuk pull off. So aku ingat masa aku tengok trailer, bila dia memilih this type of story, dia dah cover everything. Apparently not. Dan dia punya technical side pun dalam filem ni, again, ada sedikit penurunan compare to filem Mak El Tote. Pada aku, filem Mak El Tote nampak macam looks better dari filem ni. I don't know lah kenapa kan, mungkin dia tukar DP ke apa ke, but Mak El Tote looks better than this movie. So actually aku tak ada banyak benda positif sangat aku boleh cakap untuk filem 35mm ni. Dia punya komedi pun pada aku banyak yang miss dari yang hit. Yes, ada yang aku cakap lebih lah, but most of the time aku rasa macam tu kan. Ada satu scene tu yang dia nak tunjukkan dia fotografer kan, and then dia pergi town, dia nak ambil gambar dia bawa kamera dengan lens yang besar yang orang selalu shoot untuk wildlife National Geography or some sukan punya lens. Aku macam kelakar gila ada mana kau nak ambil street photography je. I don't think you need that massive lens. But anyway, sama ada tu memang niat dia nak buat kelakar kat situ or not, but aku appreciate that one lah. Tapi selain daripada tu, aku tak invest langsung dengan overall jalan cerita. Semua zaman yang direntas tu kecuali tahun 90-an tu, it's not really interesting. Zaman dinasti Cina tu menarik, tapi cerita yang disampaikan untuk zaman tu pada aku macam buang masa, macam tak ada purpose. Cerita zaman Jepun tu pula aku rasa just nak linkkan watak makcik kedai mas tu je pada aku. Itu je yang aku dapat from that zaman punya cerita. Zaman English pula ada action sikit, okay, nampak macam menarik, and ada sedikit link dengan zaman moden, but that's it. Nothing else yang really boleh panggil aku nak tengok cerita ni. Pada aku dia tak fokus untuk 3 karakter ni actually. Bila kau balik ke zaman silam, mestilah ada awkwardness tu semua, fish out of water punya situation kan. Tak ada, dia tak explore benda tu. Dan cerita zaman yang aku rasa macam out of place sikit, zaman 90-an tu, itu sajalah yang pada aku ada sedikit purpose or motif. Tapi still up to that moment kan, it's already too late lah for me untuk invest dekat cerita ni. Anyway, ini semua pendapat aku. Kalau korang enjoy the movie, good for you, aku tak ada masalah. So far kutipan dia dah mencecah 1 juta dah. So clearly filem ni ada sambutan, ramai orang suka tengok. And maybe movie ni bukan untuk aku. And aku suka sci-fi, tapi this one dia tak sampai level sci-fi yang aku suka. Itu je. Aku sokong filem tempatan, tapi tak naklah macam sokong buta-buta je kan. Untuk aku filem ni is not that good, to be honest. Okay, aku tak nak tapis-tapis. Pada aku it's not that good. Dan aku harap dia boleh improve untuk filem seterusnya. Kan, jangan maintain dekat tempat yang sama just because it can make money. Itu je harapan aku. Kan, kau kena naik tangga satu persatu. Pada aku sekarang ni, mungkin the idea tu dah expand sikit, tapi in term of benda lain, dia macam step backward sikit. Okay, aku rate filem ni 2.5 bintang saja. Pada aku dia still boleh ditonton. Untuk suka-suka kan. Ada yang memang peminat ke, boleh tonton. Tapi untuk aku nak tonton lagi sekali ke, nak kena bayar lagi sekali, aku rasa tak baloi lah. Tapi aku rasa still better daripada filem yang sebelum ni aku tengok dekat Astro First. Zizan Razak punya tu, rompak arahan gas bakar tu, that one out lah. This one is much more better. Right? Terima kasih kepada semua. Jangan lupa kembali untuk video seterusnya. Assalamualaikum dan ciao.